تستنى. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وما علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'd. Kita alhamdulillah sampai ke muka surat 89, hadis nombor 100. Bab yang ke-54. Bab pada menyatakan rahmat itu ada 100 bahagian. Masya Allah. Luas rahmat Allah. 100. Haddatsana Al-Hakam ibn Nafi' qala akhbarana Syu'aib an Az-Zuhri qala akhbarana Sa'id ibn al-Musayyib, untuk menantu Abu Hurairah. Sa'id bin Musayyib untuk menantu kepada Abu Hurairah. Anna Aba Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ja'alallahu subhanahu wa ta'ala ar-rahmata mi'ata juz'in fa'amsaka indahu tis'atan wa tis'in wa anzala fil ardi juz'an wahidah famin zalika al-juz'i yatarahamul khalqu hatta tarfa'al faras hafiraha an waladiha khasyata an tusibahu. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, Abu Hurairah namanya Abdurrahman bin Sakhr. Beliau telah berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan rahmat, yaitu kasih sayang, 100 bahagian. Masya Allah. Lalu dia memegang di sisinya di akhirat, ditinggalnya di akhirat 99, dan telah menurunkan ke bumi 1 bahagian sahaja. Lalu daripada 1 bahagian itulah makhluk saling menyayangi, sehinggakan kuda mengangkat kakinya dari anaknya kerana takut memijaknya. Kalau kita tengok tanggal dalam hadis ini, hadis itu adalah hadis Bukhari ya. Hadis itu hadis Bukhari dan Muslim juga rawi hadis ini. Artinya hadis itu adalah hadis yang sahih. Jadi Allah SWT mempunyai 100 rahmat. Apa arti rahmat? Rahmat artinya perasaan kasih sayang. 99 ditinggal di akhirat, di dalam syurga. Untuk kita kelak. 1 aja diturun ke bumi. Ia pun, kita nanggap walaupun enggak 1 diturun di bumi, bukan aja makhluk manusia. Malah disebut dalam hadis tu sampai kuda pun si mau ninjak anaknya. Manusia si ninjak anaknya perkara biasalah. Kuda pun si mau ninjak anaknya, takut anaknya terpijak dan sebagainya. Siapa beri kasih sayang dalam hati kuda ya? No kasih sayang no 1 tadi lah. Kasih sayang no 1 tadi lah ya. Yang dimasuk Allah dalam hati manusia, binatang-binatang, dan sebagainya. Jin yang ada di muka bumi itu. 1 aja. Kongsi tidak. Ia pun dah kemain manusia berkasih sayang di muka bumi itu. Saling hormat, saling mencinta, saling sayang. Hanya karena 1 rahmat ya sahaja.
Hebat, eh? Ya lah. Nak 99 nak tinggal sebenarnya tak kah? Cuba tak gambarkan. Kita dalam syurga esok-esok, masuk syurga, Allah tinggalkan yang baki 99 rahmatnya dalam syurga. Macam ni jadi manusia dalam syurga. Kalau dah kasih sayang Allah ya, ada 99 dalam ya. Sebab ialah, disebabkan kasih sayang Allah Ta'ala itu banyak, ditinggalkan di akhirat nun. Untuk siapa? Untuk kita lah. Ada untuk orang lain. Makanya nikmat-nikmat dalam syurga ya, yang pernah dilihat oleh mata manusia. Ya hasil daripada rahmat yang 99-nya. Yang Allah tinggalkan di sana untuk balasan kepada orang-orang mukmin. Kalau kita lihat dalam hadis tu ada satu perkataan yang diingkahnya, hatta tarfa'al farasu hafiraha. Kuda secara khusus disebutkan dalam sabda beliau, kena menyebut kuda lah mate. Sampai kuda pun si tergamak nak ninjak anak. Padahal dia si ada akal juga. Yang ada akal kuda. Tapi kenanya, tapi kasih sayang ada dalam hatinya. Dari sini datang, apa nak satu itu? Nak satu tadi, Allah bekal ke dalam jiwa makhluknya di dunia tu satu kasih sayangnya. Sampai kuda pun si tergamak untuk ibola kuda, rimau enok ganas ya pun, yang si akan makan anaknya. Okay. Kita ngaco anaknya, kita dikepungnya. Karena ada satu kasih sayang yang Allah beri di dunia tu, diletak ke dalam hati binatangnya tadi. Membuatnya ada rasa simpati, rasa sayang, rasa bertanggung jawab, dan sebagainya. Kerana ia adalah hewan yang paling perhatian terhadap anaknya, kuda tu. Agar anaknya tidak tertimpa bahaya dengan cara melindunginya. Padunya. Kuda tu upanya, ikut Syekh tu, mengikut hadis ini, adalah merupakan binatang yang paling perhatian terhadap anaknya. Takut ditimpa oleh bahaya. Cara melindunginya dengan kakinya meskipun ia memiliki tubuh yang ringan dan kecepatan yang tinggi dalam bergerak. Hebat kan ya? Bergerak bukan main lagi. Punya dah berekod. Badannya tegak tinggi. Tapi yang guna kakinya, nyasat dah tangan. Yang guna kakinya untuk melindungi anaknya daripada diganggu orang. Itulah kasih sayang yang Allah masukkan ke dalam hati binatang ataupun manusia yang ada di muka bumi itu. Yang satu ya. Nak 99 masih tinggal di akhirat nanti. Bukan untuk orang lain juga ya kelak. Kasih sayang Allah di akhirat ya. Untuk kita juga. Munda kita nangga ada nak masuk neraka ya. Nak dalam hadis yang ada. Akhirnya suruh Allah keluar. Dengan apa Allah keluar ya? Di antaranya kasih sayang nak 99 tadi lah. Padahal mu kita dah masuk neraka dah kena tunduk tandanya lagi sia. Tapi sih. Kalau kita bersahabat baik misalnya. Dan kita kebetulan orang beriman. Orang berakhlak mulia. Orang beramal saleh. Tiba-tiba kita datang ke akhirat. Kita cari kawan kita sih ada. Ni kawanku nama sekian-sekian. Malaikat madahnya lah neraka. Mungkinnya ada dosa apakah menyebabnya masuk neraka. Walau punya orang baik. Ni mana? Perhalnya masuk neraka. Rupa baik kawannya. Ya Allah, aku lama ada bergaul dengannya. Baik, akhlak mulia, ibadat okey. Ilmu okey. Perhalnya masuk neraka. Dipadah lah.
malaikat menyerangkannya masuk neraka disebabkan dosanya. Makanya pun memohon kepada Allah, dengan rahmat Allah. Ya Allah, kawanku orang baik ya. Sepatutnya dalam neraka. Allah madah, kau masuklah neraka. Malaikat penjaga neraka. Malik Zabaniyah. Kau biar orang tu masuklah neraka, cari kawannya. Kawannya. Seberapa banyaknya yangnya mau cari kawannya. Nak baik-baik katanya tadi. Yang masuklah neraka. Keluarkannya daripada neraka. Tangga. Kita kata dah masuk. Tandanya lah masuk saya. Kau diam mikir saya. Apa kau peduli? Nya berdosa. Baik yang masuk neraka. Pihak Allah sih kedak ya. Kena. Karena kasih sayang Allah di akhirat ya. Ada tinggal 99. Satu aja diturunkan ke dunia. Okay. Sebab di akhirat lah si ada kelahi. Si ada saling dengki. Si ada saling sakit hati. Si ada saling cemburu. Si ada saling marah. Si ada. Si ada sakit. Si pandai tua. Si pandai lelah. Makanan free sekati nak makan aja. Minuman sekati nak minum aja. Pakaian sekati nak makai aja. Sebab apa ya? Sebab rahmat Allah. Ya Allah tinggalkan bakinya nak 100 99 tinggal di akhirat. Satu aja di mbak turun ke dunia tu. Sebab ialah hebatnya akhiratnya. Kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan zakat dia aja. Kotan kasih sayang Allah ya juga. Disuruhnya Nabi memberi syafaat. Kau beri syafaat umat kau wahai Muhammad. Nabi-nabi lain pun sama juga. Musa beri syafaat kepada umatnya. Isa beri syafaat kepada umatnya. Siapa yang memerintah? Allah dengan rahmatnya. Yang 99 tadi. Apa salah Allah madah dah masuk neraka tandanya lah si Alik nak nolongnya. Mau di dunia kan cemia manusia. Nak jahit cemia tandanya si. Tananggam biak nak mat motor, pakai motor gia-gia di Jaraya. Lah mati kita mikir muka aksiden padan muka kau cemia nak. Papnya aksiden. Nyaman. Nyaman. Cemia. Mau kita di dunia tu. Karena kasih sayang cuma ada satu aja. Di dunia tu. Sebab ya kita ada perasaannya semua. Perasaan benci. Perasaan cemburu. Perasaan dengki. Iri hati. Marah. Berkelahi. Berselisih faham. Kena. Karena kasih sayang cuma satu diturun Allah ke dunia tu. Di samping ada kasih sayang. Pun manusia berbalah sama sendiri di dunia tu. Tapi di akhirat kena si ada 99. Coba tak gambarkan. 99 rahmat ditinggal di akhirat. Tentulah kehidupan masyarakat di akhirat kelak. Masyarakat yang aman damai, bahagia, ceria 100%. Si pandai mati, si pandai sakit, si pandai lelah, si pandai lapar. Si pandai berak. Berak pun si. Dalam syurga. Si pandai berak. Makanan kita sini 7. Kita kan banyak makan dalam syurga. Syurga kan makanan free. Jadi peluh katanya. Makanan kita akan jadi peluh. Ya satu. Kedua, ada satu air dalam syurga ya. Apabila kita dah banyak makan, kita minum air ya. Maka peluh kita keluar berbau kasturi. Maka makanan kita pun dihadam oleh air tadi hilang. Nisi mendatangkan penyakit. Macam kita situ memakan banyak gila. Ni, darah tinggi, kencing manis, kolesterol, macam-macam je. Gout. Tapi di akhirat sih. Karena kasih sayang untuk 99 tek lah. Ianya sebabnya.
Sampai Allah nyebut dalam hadis tu tadi tentang kuda ya. Kuda ya begitu gagah perkasa je kuda ya. Tenaga badannya tegap, punya berekod, Masya Allah. Tapi apabila orang ganggu anaknya, dia akan mempertahankan. Kena? Karena ada satu kasih sayang Allah letakkan dalam hatinya. Membuatnya protect anaknya. Dengan kasih sayangnya tadi. Kerana dia kasih ada akal. Dia nak berfikir tentang kasih sayang. Tapi instingnya dimasuk Allah kasih sayang. Membuatnya sayang dengan anaknya. Okay? Padahalnya ninjak anaknya. Pasti berdosa. Kerana makhluk. Dosa si apa si semua si. Tapi ni si. Disebabkan satu kasih sayang Allah taburkan ke dunia tu. Masuk dalam hati binatang-binatang ya. Membuat binatang, manusia, jin. Berkasih sayang. Cuma satu je saya ada. Saya ada berkasih sayang. Siapa? Kan Israel. Syaitan, iblis. Israel jadi iblis lah ngaconya. Bukan nyempun. Bukan karenanya Israel. Nya berkawan dengan syaitan. Iblis kan sombong. Kenanya dihalau daripada syurga. Diharamkan rahmat. Allah haramkan rahmat untuknya. Kena? Disebab kesombongan lah. Disuruh sujud kepada Nabi Adamnya si mau. Sedangkan dia perintah Allah. Ikut je lah perintah Allah. Lalu nyemadah. Ana khairum minhu. Khalaqtani minan nar wa khalaqtahu minat tin. Katanya dengan Tuhan. Mana jawab? Aku lebih baik daripada Adam ya Tuhan. Nak pasak kau nyuruh aku sujud kenya. Aku dicipta pada api. Sedangkan nya dicipta pada tanah. Tanah tempat orang bertinjak. Api kan hebat. Nya sepatutnya sujud dengan aku. Kan sombong kelakar ya. Akhirnya pun dihalau daripada rahmat Allah daripada syurga. Sampai kiamatnya kena laknat. Kita selalu membaca auzubillahi minasyaitanirrajim. Aku berlindung dengan Allah daripada gangguan syaitan yang terlaknat. Kan? Setiap kali kita baca auzubillah, kena. Tapi terkadang manusia tu malah baca auzubillah tapi nak pada dibisik oleh syaitan, ikutnya juga. Dia ikutnya juga. Kan setan bacalah kau auzubillah banyak-banyak pe kau dah jadi kawan aku bah. Okay. Baik, apa kandungan hadis ya mengikut buku tebal ya? Pertama, penjelasan adanya harapan dan kabar gembira bagi kaum muslimin. Nak 100 rahmat serta rasa senang yang diberikan kepada mereka. Karena biasanya seorang akan sangat senang jika dapat mengetahui sesuatu yang dijanjikan yang masih tersembunyi. Apa? Nak 99 masih disembunyi Allah di syurga. Akan diberi dengan kita kelak di akhirat. 99 kasih sayangnya. Rahmatnya. Satu aja diturunkan ke dunia. Selain itu, jika dengan satu rahmat saja di dunia ini ia mendapatkan segala nikmat, baik nikmat Islam, Al-Quran, salat, kasih sayang dalam hatinya, dan nikmat-nikmat Allah lainnya, lantas bagaimana dengan 100 nikmat di akhirat kelak? Di dunia tu dah main bahagia dah kita rasa. Diberi Allah kekayaan, diberi Allah kita dapat makan, mulut kita dapat nginyak, gigi kita dapat nginyak. Alkom kita dapat nelan, dapat merasa keenakan makanannya. Coba bayangkan kalau Allah tarik benda ini semua. Makan saya dah rasa apa-apa. 5 ringgit cabik geronong makan pun relax muka. Saya dah rasa apa-apa. Okey? Kan ini musibah ya. Beri makan madu, si manis pun madu. Walau manis. Allah tarik. Tapi semua pemberian yang Allah beri dengan kita. Nikmat yang paling hebat, rahmat Allah pada kita, kita menjadi orang Islam. Untuk tersebut. Kita menjadi seorang yang beragama Islam. Kena kita beruntung jadi orang Islam.
Karena kita selamat di akhirat kelak. Cuma kita perlu berkorban sikitlah di dunia tu untuk mempraktik agama yang Allah hadiahkan kepada kita. Bukan semua orang dapat. Orang kafir lebih banyak daripada orang Islam di dunia tu. Orang Islam cuma 2 bilion lebih. Orang kafir lebih daripada ya. Gabung Buddha dengan Hindu, dengan ada agama, dengan no atheist, dengan tak Kristian, dengan Yahudi. Berapa bilion sedaknya? Kita tu dapat rahmat yang bernama Islam. Dilahir daripada keluarga Islam. Dan kita praktis Islam. Kita dapat salat. Kita pandai baca Quran. Kita pandai belajar ilmu. Kita ada duit untuk makan. Kita ada keluarga. Ada mak, ada bapa. Ada isteri, ada suami. Ada anak-anak, ada cucu. Ya semuanya rahmat Allah Ta'ala beri kita. Cuba tak nanggau orang nak sit diberi oleh Allah Ta'ala benar-benar ke daya macam ni. Orang yang ingin nak beranak. Nikah dah 10 tahun dah je beranak-anak. Sedih. Ngangkat anak, enggaknya lah. Sedih. Amin tu Ustaz saya ada anak. Sedihnya. Ini gaya, itu dah takdir Allah kepadanya. Okey. Tapi dengan satu rahmat yang Allah turun ke dunia tadi, macam-macam yang Allah beri kepada kita. Baik. Yang kedua, adanya anjuran agar beriman dan memiliki harapan besar pada rahmat-rahmat Allah Ta'ala yang masih disimpan untuk hari kiamat kelak. Kita disuruh beriman, percaya. Kena hadis tu hadis sahih. Hadis Bukhari dan Muslim. Allah mencipta 100 rahmat. 99 tinggal di akhirat. Pakai kita kelak. 1 aja diingkah di dunia. Maka 99 di akhirat ya. Kita wajib beriman dengannya. Benda ya. Kena. Karena kita yang akan mengecapi benda ya kelak di akhirat. Apabila kita berada di dalam syurga. Mendapat rahmat Allah Ta'ala di dalam syurga ya. Saya baca dalam kitab Tazkiratul Maut ya. Volume kedua. Mari dulu. Sengaja di Beteno. Dalam surga kelak. Ada satu pokok. Namanya Tuba. Nama pokok ya. Itu nama rahmat Allah tu. Pokok yang namanya Tuba. Tawawba alif. Tuba. Pokok ya. Hebat pokoknya. Kita masuk dalam syurga. Kita mau minta apa? Beri aku pakaian pokok. Pokok yang pun terbelah. Pakaian keluar dari saya. Beri aku kenderaan pokok. Pokok yang terbelah. Keluar kenderaan dari saya. Beri aku kuda. Lamia contoh diberinya kuda. Kuda kan kenderaan zaman dulu. Beri aku kuda, pokok yang pun terbelah, keluar kuda. Siapa tak fikir? Ada di dunia pokok keluar nak kuda ya? Ni dah. Mula ada je pokok sigit je di dunia tu kuda ya. Minta BMW, minta peterbang. Okey. Tapi dalam syurga nak ada 99 rahmat tadi, ialah di antaranya. Nasi tergambar di pikiran kita dalam surga ya. Nasi terfikir oleh imajinasi kita ada dalam surga ya. Yang Nabi pada apabila balik daripada Isra Mi'raj. Mala ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara fi qalbil bashar. Benda yang kulihat dalam syurga kata Nabi, benda yang saya pernah dilihat oleh mata, saya pernah didengar oleh telinga. Saya pernah terlintas dalam benak pikiran manusia ada dalam syurga. Yalah tadi 99 rahmat ya. Okey. 99 rahmat ya. Yang sedang menunggu kita untuk masuk syurga kelak. Maka kita wajib beriman dengan benda ya
Mungkin bagi orang yang si faham agama, apa cerita angan-angan je ya. Biarlah kau ngata je ya. Tapi kita sebagai orang Islam, kita percaya. Kenapa? Hadis yang mencerita benda tu adalah hadis yang sahih. Okay? Dan dalam ayat Al-Quran pun surah Ar-Rahman, surah Al-Waqi'ah dan sebagainya, ada juga menceritakan perkara-perkara tersebut. Baik. Adanya anjuran agar beriman dan memiliki harapan. Kita perlu menaruh harapan. Ya Allah, berikanlah aku nikmat 99 ni. Ketika aku setelah aku mati nanti. Dalam kubur kita misalnya. Kubur kan permulaan akhirat. Ada orang diberi rahmat dalam kubur. Baik kita doa, Allah maghfirlahu warhamhu. Hamhum kan beri rahmat kepadanya. Kenapa rahmat dalam kubur? Ya sempit dalam kubur ya. Tak lipan, tak lepeh, tak segala macam keluar daripada tanah yang agak kita. Tapi kena ada rahmat dalam ya. Ini upan tak rahmat. Macam doa kita untuk orang mati ya. Allahumma ja'al qabrahu raudatun min riyadil jannah. Ya Allah, jadikanlah kuburnya ini satu taman daripada taman-taman syurga. Rupanya, taman syurga yang dimasukkan ke dalam kubur orang yang beramal saleh dan orang yang beriman. Dannya, si mati lagi disuruh tidur aja. Tidur sampai datangnya kiamat. Rahmat. Coba tak bayang. Macam ni tidur dalam kubur. Macam ni syurga masuk dalam kuburnya. Taman-taman syurga, makanan-makanan. Sampai orang-orang mati syahid disebut dalam Qurannya. Wala taqulu liman yuqtala fi sabilillah amwat bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan kamu menyangka orang-orang yang mati syahid itu mati. Mereka hidup di sisi Allah dan mendapat rezeki, makanan. Macam ni, siklah kita tahu. Kenapa benda-benda gaib. Siapalah kita nak mereka-reka, mana pandai. Yang penting kita percaya dengan ayat tadi. Jangan kamu menyangka bahawa orang yang mati syahid. Tenang ada Palestin hari-hari mati syahid. Mati. Tangga mata kita hanya mati. Bal ahya. Bahkan mereka hidup di sisi Allah. Yurzaqun. Mendapat rezeki, makan, minum. Pakaian. Macam ni, saya tahu. Percaya aja apa kata Allah dalam Quran, cukup. Macam ni cara, saya ada siapa berani nak nafsirnya. Kena benda yang belum ada kita, saya ada disebut macam ni. Kehidupan yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang kita manusia kadang-kadang apabila disebut hidup, lalu kita ingat macam hidup di dunia tu, hidup dalam kubur berbeza dengan cara hidup di dunia. Hidup di dalam kubur berbeza. Yang saya ada merlu lagi dengan napas segala macam ya. Macam kita situ, mesti bernapas mati ya. Mesti ada ruang ke tempat kita bernapas mati ya. Tapi dalam kubur, ni kayak nak bernapas. Tapi yang hidup. Siapa yang hidupnya? Allah Ta'ala yang hidupnya. Tanpa disokong oleh dak jantung, dak segala macam si perlu. Aku nyohnya hidup aja. Dan yang orang mati apabila orang dah habis pulang hantar berjenazah, kan yang suruh duduk. Malaikat mungkar angkir ada, duduk kau. Ya duduk. Proses soal jawab. Suruh duduk. Kita kata macam ni je duduk, pangkat aja palaknya. Tanah tempat ditimbun kita tadi. Kan utak tambah macam ya. Ya mau kau mikir kehidupan dalam kubur macam kehidupan di dunia. Baik kau ada palak itu pangkat. Tapi mau kau percaya bahawa kehidupan akhirat berbeza dengan cara kehidupan dunia, kau si akan banyak kelakar bunyinya. Seolah-olah macam si percaya pada Allah. Kerana kita cuba nak mengkias kehidupan akhirat sama macam kehidupan dunia. Si ada berbeza sama sekali. Hidup kita dengan ikan dalam air ya berbeza. Cuba ikan bak tak kedarat tu. Si lama mati ni bak. Apakah si ada oksigen darat tu? Ada. Tapi oksigen si sesuai dengannya.
Kah dalam air, berenangnya. Hidup cakah ya rupanya berenang. Coba kita selam dalam air. Hibuh lama. 5 minit saja. Kita bukan orang berlatih menyelam yang mungkin boleh nyelam disebabkan latihannya sampai 10 minit ataupun 15 minit. Mungkin kita orang biasa tu. Mati kita. Apakah ada oksigen dalam air? Ada. Tapi oksigennya sih sesuai dengan kita manusia. Macam ya oksigen yang ada di atas darat tu sesuai pakai ikan. Sebab yang mati siapa bernapas. Dia je orang dalam kubur. Kehidupannya kehidupan alam kubur. Berbeza dengan cara kehidupan situ. Kita ngalik kubur tangga tak? Tulang belulang lah ya. Tutup taknya jadi macam biasa lagi balik. Buka tak? Tulang belulang, busuk, bau apa semua. Tutup taknya jadi lain lagi. Mata kita siapa rangga? Contoh lain kita nangga macam orang nazak orang nak mati lah. Nya nangga jok malaikat maut nak cabut nyawanya. Kita duduk tepi ada nangga. Si nangga. Pinya nangga. Malaikat maut dengan rombongannya datang. Madah aku nak cabut nyawa kau hari itu. Sekejap lagi. Nya nangga. Kita? Itu perbezaannya. Sebab ya kita boleh main jawab angkat, jawab angkat. Orang-orang nak pandai agama biasa suka jawab angkat macam ya. Okay. Oh ni kayaknya hidup dalam kubur ya. Ni kayak upah umas dalam kubur ya. Tanah segala macam. Kau mikir hidup dalam kubur macam hidup di dunia. Memang kau akan ngata kedak ya. Tapi bagi orang yang beriman, kehidupan akhirat, kehidupan kubur, kehidupan dunia berbeza. Tapinya hidup je macam orang nak mati syahid tadi. Kena Allah madah macam ya. Wala taqulu liman yuqtal fi sabilillah amwat. Jangan kamu menyangka orang mati syahid itu mati. Bal ahya, bahkan mereka hidup di sisi Allah, yurzaqun, mendapat rezeki. Siapa ulama menafsir apa maksud dapat rezeki? Pakainya makan, pakainya minum, berpakaian. Sini tempatnya hidup ya. Pakai dalam kubur atau di tempat illiyin, tempat yang dijanji oleh Allah ya, bagi orang-orang yang baik. Pakainya hidup di sia, kita sih tahulah. Tapi selama Allah madahnya hidup, kita surrender lah. Kita sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Dan kami percaya. Tanpa menentang. Dan yang seterusnya, rahmat merupakan salah satu sifat agung Allah. Sampai salah satu nama Allah ialah Ar-Rahman. Maha Rahmat. Sifat ini ditetapkan dalam Alkitab, As-Sunnah dan Ijma' umat. Salah satu nama Allah dalam Asma'ul Husna. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ya kan daripada perkataan rahmat. Okay. Maha pengasih, maha penyayang. Kenapa disebut maha? Nya bukan kasih sayang sembarangan. Kita sih dapat nyebut kita maha. Kenapa? Karena kasih sayang kita sih sampai ke tahap seperti mana kasih sayang Allah dengan kita. Mesti karena kasih sayang Allah yang satu yang Allah turunkan ke dunia. Kena mulia yang sesuai dengan makhluk di dunia tu lah. Maha yang Malaysia engkau. Kita itu siada lagi. Kita itu Seri Paduka Baginda aja. Siada lagi maha. Tidak raja-raja masih. Raja-raja negeri masih. Dulu yang maha mulia. Agung enggak siada. Zaman Mahathir dulunya buang perkataan. Sama macam Saudi. Dulu Sahibul Jalalah. Raja Saudi. Ini tu dia ada pakai Sahibul Jalalah yang artinya dulu yang maha mulia juga artinya. Ini tu dia pakai Khadimul Haramain. Hadam dua tanah suci. Okay, Raja Salman bin Abdul Aziz. Okay, khadam dua tanah suci, Mekah dan Madinah.
Saya dah makai lagi. Apakah sih boleh makai? Mau bagi saya lah pendapat saya. Saya dah jadi masalah makai. Mahaya sesuai dengan makhluk. Setakat yang makhluk dapat aja lah mahaya. Bukan sama seperti mana maha nak digelar kepada Allah ya. Sikan mungkin sama. Cuma di segi bahasa aja sama. Saya dah jadi masalah benda ya. Tapi setengah dah ustaz tu benda ya jadi dipermasalahkannya. Okey. Semua dipermasalahkan. Padahal benda ya saya ada masalah. Okey, saya ada masalah. Bila kita nyebut agungnya maha, apakah terlintas di otak kita macam Tuhan? Ada. Yang maha sesuai dengan manusia aja. Pernah kita berfikir, agung tu macam Tuhan. Ada? Ada tak? Saya ada. Sebut pun apa aja sia. Saja kita yang nyebut tu agung tu ialah Allah. Ya, haram lah. Dosa. Jadi kufur lah. Kalau hanya perkataan maha dan sebagainya tadi, saya ada jadi masalah. Tapi mau yang ubah lebih bagus lah. Okay? Yang ubah lebih bagus. Baik. Itulah tadi pelajaran yang dapat kita ambil daripada hadis tersebut. Kemudian hadis yang ke-101. Hadis 101. Tajuk lain lagi. Babul wasati bil jar. Bab pada menyatakan pesanan tentang hak jiran. Kita mesti ada jiran tak? Haddasana Ismail ibnu Abi Uwais. Qala haddasani Malik. An Yahya ibni Sa'id. Qala akhbarani Abu Bakr ibni Muhammad. An Amrah. An Aisyah radhiyallahu anha anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala ma zala Jibril yusini bil jar hatta zanantu annahu sayuwarrithuhu. Ya bunyi hadis tentang jiran tadi. Hadis tentang jirannya. Hadis yang ke-101. Hadis itu apa? Hadis Bukhari juga. Hadis sahih. Hadis Bukhari. Apa maksud hadis tersebut? Daripada Aisyah radhiyallahu anha, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sentiasalah Jibril alaihi salam berpesan kepadaku tentang hak jiran. Hak jiran. Sehingga aku menyangka bahawasanya dia akan mewarisi, menerima pesaka. Sampai cemerlang sekali. Bila Jibril datang pada Nabi tentang hak jirannya tadi, sehingga Nabi berfikir, apakah jirannya dapat menerima pusaka daripada jirannya? Kena benda yang terlalu penting disebut oleh Jibril tadi. Seolah-olah macam antara jiran dengan jiran ya. Kita dengan jiran kita, mau kita mati, jiran yang boleh ngambil pesaka kita. Sampai cemerlang terlintas di pikiran Nabi. Kotan pentingnya hak jirannya tadi perlu dipelihara. Ya maksudnya. Tenangga, ya maksudnya. Supaya kita nangga dalam hadis 101 tadi, perkataan yang digunanya zanantu. Kita nangga dalam hadis tadi. Zanantu annahu sayuwarrithuhu. Aku meyakini dan mencermati. Yusini bil jar. Dia, iaitu Jibril, memerintahkan aku untuk menjaga hak jiran dengan cara berbuat baik kepadanya dan tidak mengganggunya. Okey. Ini munciran si senunuh. Sebab ya Nabi mada sebelum mula rumah, tangga jiran dulu. Ajar qabla dar. Hadis. Ajar qabla dar. Kita pantau dulu pergi. Kita ada tanah saya misalnya. Tetangga. Ini orang-orang nak dah mula rumah saya. Ini orang bagus ke orang saleh ke orang si senunuh ke orang main judi ke apa. Mengisi. Menurut si senunuh jangan mula rumah saya. Pulang lain. Kena. Macam ni kita nak buat baiknya. Punya dah mengganggu. Kita bisin. Tekiak kaung bunyi orang hysteria. Okay. Si semayang. Waktu maghrib main gitar. Waktu maghrib yang tekiak kaung karaoke. Macam ni? Berani nak nasihat ni?
Sebab ya, ajar qabla dar. Tangga lo, jirannya sebelum kita mula rumah. Kenanya, kalau jirannya saleh, tenang aja, orang bagus-bagus tu di tanah aku tu. Sebelahnya belah tanah aku ya, rumah orang hebat-hebat. Orang yang suka suruh, suka dengan ilmu agama, orang yang si bising, menghormati orang dan sebagainya. Maka pulahlah rumah saya. Barulah kita dapat saling menghormati antara satu sama lain. Kalau tidak, memang complicated. Memang problem. Kita hidup gini tu, kita kan ada jiran. Macam ni, jiran kita. Dia je menjus senang kita. Saya ada pasal-pasal yang menjus saja. Kita ngaconya si apa si, tapi menjus. Bukan angga kita. Ha? Si mau nego kita. Dia tegur kita pun, belum mansu aja dia angkat. Okay? Macam mana kita nak buat baik orang macam ni? Mungkin kita tahan. Mungkin kita orang jenis tahan, mungkin kita dapat berdakwahnya. Okay? Petang-petang duduk, pergi raya ke lo pendek. Pap orang bang kaya kaunya duduk, main gitar, main apa. Duduk, kaya kaung, karaoke. Dia nak kita. Ataupun kita melarang, kita nasihat. Masuk je ke surga seorang sini. Aku sok nakal si hal, kata ingat kita. Ini. Sebab salah. Tapi ala kulli hal, jiran penting. Dalam kehidupan kita bermasyarakat, jiran adalah masyarakat yang penting. Kalau kita ada apa-apa berlaku kita, maka jiranlah yang paling lolok ngagak kita sebelum keluarga kita yang diam rumah jauh. Kerana ada jiran yang tahu tentang masalah kita. Misalnya berlaku kematian di rumah kita. Jiran-jiran tahunya mesti akan datang. Agak sekurang-kurangnya yang menangani masalah kita ya. Nunggah memberi mandi dan sebagainya. Belum lagi keluarga datang. Keluarga lagi diam jauh. Si telefon ni tahu, si tahu cerita. Tapi jiran lebih tahu. Sebab ya penting jiran tu dalam Islam. Sampai Nabi menganggap seolah-olah jiran tu boleh mempesakai harta kita. Seolah-olah. Bukannya mempesakai. Seolah-olah. Karena terlalu penting sampai Jibril turun daripada langit ngagak Nabi. Kita nanggap perkataan diguna tadi. Yusini. Jibril. Jibril, sentiasalah Jibril berpesan kepadaku. Malah Jibril madah. Muhammad, buat baik dengan jiran. Temu lagi. Muhammad, buat baik dengan jiran. Padahal Nabi ni ada jahit dengan jiran. Tapi Jibril tu malah mesan. Sampai Nabi merasa, kena Jibril tu mesan laluan kita kali bertemu madah macam. Sampai aku sangka, kata Nabi, jiran tu boleh mempesakai harta. Kotan pentingnya. Okay? Sampai cemia sekali. Sebab ya orang jahit dengan jiran, berdosa. Okay? Berdosa. Tanpa sebab lah. Mau ada sebabnya sih masalah. Baik. Kemudian kita lihat lagi. Ada beberapa pengajaran dalam hadis yang ke tadi. Penjelasan tentang besarnya hak jiran tetangga dan keutamaan berbuat baik kepadanya, kepada jiran. Kita ada masak apakah? Sebab kata Nabi, kita ada masak satu makanan yang baunya sampai keluar rumah. Jiran pun terciumnya, mana masakan orang sebelah. Maka Nabi madah beri jiran makanan. Ya. Banyakkan kuah, kata Nabi. Mau isi kita sih banyak, banyakkan kuah, boleh kuah dengan isi sikit, beri dengan jiran. Takut ada jiran kita yang mungkin kekurangan duit, malah cium nyaman sebelah rumah kita sih, ya dan ngenjok. Nyaman na bau durian, si ya dan melantin kami orang tu, barang selume. Cium lagi bau lempah.
Lampu yang mi kari, nasi biryani. Si ya ada melantin kami setapak. Tapi Nabi nyuruh apa? Perbanyakkan kuah mu nak masak. Supaya jiran-jiran yang makanan kita nak jenis berbau ya. Sampai orang di luar pun cium. Kita disunatkan untuk bersedekah. Ialah dengan memperbanyakkan kuah. Pada zaman ya cemialah banyak kuah. Kita kini tu ni ada. Kita belilah banyak sikit ah. Saya gambar aja dalam Facebook. Yang kedua, boleh berharap besar untuk mendapatkan kemurahan hati jika mendapatkan banyak nikmat. Jadi kita perlu menjadi orang yang bermurah hati terhadap jiran-jiran kita. Sikit-sikit janganlah kita ngambil serius gila. Okay? Jiran menjus, kita pun menjus juga. Jangan. Yang menjus, kita senyum. Okay? Lama-lama senyum ya. Nah, karena kita saya ada salahnya. Ya mungkin apakah problemnya? Sini membuatnya jadi menjus. Nangga kita menjus. Padahal kita saya ada problem dengannya. Kita tetap berbuat baik dengannya. Berbuat baik dengannya punya bukan ketika kita duduk sama duduknya melepak. Saya bukan. Waktu semayang pusing peduli duduk melepak saya mokok. Bukan. Bukan macam ni buat baik. Ya nulungnya malah benda durhaka dengan Allah namanya. Maksudnya benda baik yang dilakukan oleh jiran, tolong kalinya. Menyebut kita tahlil. Bapak yang mati, mak yang mati, tahlil. Pergi kah? Hari yang mati kita pergilah lawat, salat jenazah, bertakziah, okey lah. Apabila nyemolah malam ya, esok ke tahlil, kita padahlah kami siap dapat datang. Ada, benar-benar kami siap datang. Apa aja persepsinya kita terpulang lah. Wahabi itu. Kata kau lah nak madah Wahabi ke apa siap. Okay. Ni sebini tak siap dah. Raja Wahabi siap datang. Raja Wahabi kecil je. Pendek kurus. Baik. Kemudian kita lihat lagi, boleh membicarakan sesuatu yang terbesit dalam hati tentang perkara kebaikan. Boleh. Apa aja yang terbesit, yang terlintas di hati kita ya. Boleh kita menyebut kebaikan tersebut. Sama ada kebaikan jiran atau kebaikan apa sekalipun. Kalau terlintas kebaikan dalam hati kita, terlintas benda bagus, boleh kita keluarkan jadi perkataan untuk supaya dikongsi dengan orang lain mendengarnya. Ya maksudnya. Kemudian kita lihat hadis yang ke-102. Di 102. Haddasana sadaqah. Beli nama untuk sadaqah. Qala akhbarana ibn Uyainah. An Amrin. An Nafi' ibn Jubair. An Abi Shuraih al-Khuza'i. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. Itu pun hadis sahih. Itu pun merupakan hadis Muslim dalam kitab Al-Iman. Okay? Bukan, hadis Bukhari juga tu. Hadis Bukhari dan hadis Muslim. Dalam kitab Al-Adab. Man kana yu'minu billah. Baik. Daripada Abu Shuraih Al-Khuza'i. Daripada Nabi SAW baginda telah bersabda. Sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Siapa-siapa yang benar-benar ngaku beriman dengan Allah dan hari akhirat. Maka hendaklah dia berbuat baik kepada jirannya. Nangga upah jiran lah. Hendaklah kita berbuat baik kepada jiran kita. Cara buat baik macam-macam lah. Jumpa senyum. Netek, apa khabar? Assalamualaikum. Mau ada benda yang patut kita beri. Apalagi kalau jiran kita orang miskin. Kita berilah makanan mungkin yang saya dapat beli seperti mana yang dibeli oleh kita. Kita kongsi dengannya lah beri.
Beli durian, berilah selumeh dua dengannya. Okay? Kita share sesuatu dengannya. Kalau ada kemuskilan, ada bencana nimpaknya, kita sebagai jiran datang membantunya. Ada kematian di keluarganya, kita datang sama-sama menangani. Mungkin nolong ambil mandi, nolong mengkafan, atau membawa jenazah ke kubur. Mutahlil si boleh agak lah. Baik. Kemudian kita lihat hadis yang 102 tadi. Bukan ajak jiran disebutnya. Dan siapa yang adalah dia beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah memuliakan tetamunya. Orang datang ke rumah kita, mulia. Orang yang sik memulia tetamu, sik memulia jiran, orang yang sik dianggap beriman dengan Allah dan hari kemudian. Sampai cemas sekali. Tu tamu datang ke rumah, sampai bertelur tamu, sik datang air. Okay. Ikut style orang putih. Nak minum apa? Minum air sejuk? Minum air panas? Kan style orang putih je, ya. Tanya minum sejuk, cold water, hot water. Kita orang Melayu kan malu ditanya macam ya. Kami mau Milo. Kan nak bunyi. Kita minum air apa? Kami Milo. Musik Milo si mau minum. Macam mana? Okay. Maka kita pola aja air. Mau ada air teh, pola teh sikit, pola kopi sikit. Soalnya milih. Okay. Dia bertanya, kita makan ke bingka? Dia tanya, kami makan kek. Sebelum ditanya, mbak ajaknya makan-makannya si makan sibuk. Daging masih mau, nak muntah olehnya. Beri ayam. Ayam semua beri ikan. Ikan semua je. Beri terkoyong, ya udah. Baik. Jadi tetamu sama juga. Ya saya suka nangga orang Arab. Melayan tetamu. Siapa dilawan orang Arab. Orang Arab tu patutlah. Budaya adanya dari zaman jahiliyah dulu. Satu-satunya budaya jahiliyah yang masih diiktiraf oleh Islam. Sampai orang Arab masuk Islam. Ialah memuliakan tetamu. Ada bangsa lain yang memuliakan tetamu. Seperti mana orang Arab. Saya ingat saya di Morocco dulu. Rumah kawan saya diam saya. Saya kata, asuk lah. Ada bininya nama Rahmah. Makcik Rahmah. Saya nunggahnya Khalah Rahmah. Khalah tu makcik lah. Khalah Rahmah. Tiap harinya nak masak, mestinya nanya saya. Saya cuma pandai masak cara Morocco-nya ada. Mungkin Habib si makan kali. Karena masakan orang Malaysia kata anaknya lain. Saya madangnya sih ada masalah. Saya boleh makan masakan Morocco, ada nama couscous. Ada satu makanannya nama couscous, halawiyat. Okay. Macam-macam nama lah. Saya boleh makan semadangnya. Tiap kalinya datang, ngidang makanan. Ngagak kita. Apabila kita sakit, nyalakan boh. Khalah Rahmah itu. Katanya rumahnya, padahal saya di rumahnya lama. Saya rumahnya sebulan lebih. Tapi melayan kita dari mula kita jadi tetamunya sampai saya keluar daripada rumahnya karena dari saya pergi ke London. Sampai saya pergi ke London ni, yang hantar ke airport anak-anak semua. Di airport di Tangier. Tangier sempadan dengan Sepanyol. Seberang.
Hanya hantar. Beriknya ada kain merah sejadah. Sampai kini tu saya masih ada di rumah saya. Kain merah sejadah nak berbelang-belang putih. Nya beri ya. Ya ditenun nyempun ya. Nya maulah tenun. Dia berinya. Beza. Orang kita ni ada kedai ya. Beza. Orang Arab lagi di Saudi sama juga. Yang hidang kita makanan, nyempun si makan. Nya kerjanya nangga apa kekurangan makan kita ya. Kita lambat gila nyuap, nya nyuap. Nya nyuap. Jadi saya pergi Pak Menakan, saya pergi ke Mekah mas saya. Pergilah ke rumahnya. Dimbak saya ke rumah kawan saya. Rumah Aziz Taya apa semua namanya. Pergi ke Sia. Manuk 5 ekor manuk saya. Sudah dipanggang. Kita ni dia biasa makan manuk bergala macam ni. Biasa nak. Kita ada dikerat bergala. Ya hanya bisak manuknya. Bisak nyengkanya sikit paha dalam tapak. Pak Menakan saya, Mi Habib. Mi Habib tu jenis orang makan banyak. Bila nyelanggar Mi Habib etik lambat, dia rupanya nyuap. Dia ambilnya sudut, suap. Sudut, suap. Dia kata Mi Habib, kelakar Melano lah, nyawa Melano. Pak Menakan saya. Hanya tuknya ada mulah kita macam siang. Siang pusat lah. Dipaksa kita ni kemannya macam siang. Jadi kita kerjanya. Jadi kita sih boleh kisi hati. Kena cemialah caranya. Yang memastikan kita kenyang datang rumahnya. Jadi kita keluar daripada rumahnya, kita dalam kekenyangan. Bukan mikir wang air, pusing tuang. Nak kan nganuk jadi. Nganuk kan berosa. Okay, kebetulan kita berpanas, berjalan, nunggu bas. Singgah rumah kawan. Air pusing beri. Macam ni. Maka orang macam dia anggap tidak memuliakan tetamu. Dan tidak beriman dengan Allah dan hari kiamat. Sehingga kamu memuliakan jiran dan memuliakan tetamu. Ada sikit lagi. Dan siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia berkata baik atau hendaklah dia diam. Kalau si ada modal benda baik, lebih baik diam. Mau ada benda baik, nak kelakar. Mau si ada nak baik, diam. Nganuk jahit lah. Nganuk. Okay. Mau berguru lain cerita lah. Okay. Ambil salam si betul lah. Macam-macam ya. Ya guru. Waalaikumsalam ada. Waalaikumsalam. Dipanjang wa. Si boleh. Baik, jadi 3 perkara kita nak diingat oleh Nabi dalam hadis sedekah tu. Satu, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia berbuat baik kepada jiran. Satu. Kedua, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah ia memuliakan tetamunya. Dan siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia berkata yang baik ataupun hendaklah dia diam. Ia 3 perkara yang dianjur oleh Nabi SAW untuk kita mempraktiknya. Apa kita dapat ambil pelajaran daripada hadis tersebut? Satu, kita nangga di buku tebal saya dalam buku nipis ya. Menimpakan gangguan kepada tetangga baik berupa ucapan maupun perbuatan dapat menghilangkan kesempurnaan iman. Wah. Dan berlawanan dengan sifat-sifat hamba Allah yang Maha Pengasih. Kita suka nganuk jiran, mencerca jiran, sedangkan jiran yang orang baik, punya nasib senunuh lain cerita. Niat orang baik, kita cerca, kita anuk, kita segala macam, maka orang ya kata pelajaran daripada kita ambil daripada hadisnya tadi, ialah merupakan orang yang
menghilangkan kesempurnaan imannya. Imannya dah jadi kurang. Kan tadi dah, siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah berbuat baik dengan jiran. Tiba-tiba kita berbuat jaik dengan jiran, maka iman kita kurang. Mengurang dengan sendiri. Turun. Kuantiti iman kita turun. Disebabkan oleh benda tadi. Walaupun kita kuat ibadat, kuantiti iman kita ada. Menurun. Turun. Merudum. Macam saham. Tamu mempunyai hak, karena itu setiap Muslim berkewajipan memuliakan tetamunya. Sebab dalam Islam 3 hari. Lepas 3 hari kita nanyanya. Kita masih kekal kah diam situ? Tetamunya masih kekal, makanya masih jadi tamu kita. Bunyi-bunyi untuk pahal tu si pulang-pulang lagi. Dah seminggu, dah 2 minggu situ masih ya. Ditanya, si jawab. Lain cerita. Maka kita perlu nanya, kita masihkah ada kerja di situ? Belum dapat pulang? Belum. Kami lagi ada kerja. Kami masih numpang sama kita. Makanya masih jadi tetamu kita. Dia benar sampai 1 bulan. Dia jadi tetamu kita. Ala kadar kita mampulah berikannya. Semesti kita maksa diri kita nak beri makanan nyaman-nyaman jak-jaknya. Mungkin kita orang sik mampu. Kita berilah apa yang kita makan, ya kita berikannya. Okay? Sibuhlah kita nak belagak, nak nunjuk-nunjuk bahawa kita tak mampu. Kak yang ano. Pijak rangkaknya ya. Beri nasi berani 2 kontena, habis pedalnya seorang. Kan berdosa lagi kita. Yang sepatutnya makanan yang kita berikannya kan jadi sedekah. Tiba-tiba apabila kita dah ngungkit, ngumpat macam ya, kan benda jadi dosa. Pahala hilang. Dosa rapat. Sebab ya perlu kepada orang beriman. Sebab ya dalam hadis yang ada, siapa beriman dengan Allah dan hari akhirat, hendaklah memuliakan tamunya. Berarti kita memuliakan tamu bukan kerana tamu aja. Kerana Allah. Kerana ya perintah Allah. Macam sembahyang kan perintah Allah. Macam mana lah? Memulia tamu perintah Allah. Perintah Allah apabila kita melanggarnya, berdosa. Kita sik sembahyang, kan berdosa. Kita sik mulia tamu, kita berdosa. Sampai tamu jadi rasa sik nyaman di rumah kita. Maaflah kami ngaco kita. Ndak kau ngaco. Katanya nyamut. Ndak kau ngaco. Pulang ke sinun. Ya lebih macam zaman kita kini. Mun zaman Nabi dulu. Susah lah. Mun zaman kita kini itu. Senang. Kita WhatsApp-nya ada. Kami ada tetamu rumah kita. 2 hari, 3 hari. Kita ada masa dan kita mengizinkan. Saya akan jadi tamu kita sekian hari bulan. Kita jawab. Boleh. Datanglah. Okey. Menyamadah. Kami si dapat mentetamukan kita. Ada benar lah. Kami si dapat mentetamukan kita kerana ada masalah tu. Jangan pebulak. Pebulak berdosa. Yang ada masalah, padahnya ada masalah. Padahal kami sudah dapat mentetamukan kita cukup. Kami kabur. Kami dah pergi sibuk. Walah, dikucing aja. Ya, ada pebulak. Berdosa namanya. Kenapa pebulak? Olehnya nak nolak tamu, tapi dengan cara pebulak. Maka berdosa. Dosa pebulak kan besar. Jadi, nak kata Joe tadi, bagus ya. Dan kita bertetamu dengan orang yang bukan tetamu diam, yang datang sebentar-sebentar aja ke rumah kita. Tetamu perlu memilih masa untuk bertetamu. Sebab ya penting kini itu kita tanya. Kami datang kita ke 12 tengah hari itu. Waktu ialah kita makan. Dia datang. Jangan kita masak untuk keluarga saja. Dia datang, kita sik nak hidang. Kita berdosa kerana kita sik memuliakan tetamu. Maka tetamu perlu tahu diri juga.
Nak datang rumah orang, jangan ketika orang nak tidur. Kau 12 datang. Jangan ketika orang nak makan, orang nak santai berehat, kau datang. Kecuali benda emergency lah. Kecuali benda emergency. Kita perlu memilih waktu supaya tuan rumah asyik merasa berat untuk menerima kita. Apabila tuan rumah merasa berat kan pahala jadi hilang. Ditakuti kelak imannya makin menurun. Disebabkan hati dalamnya itu senang. Nyetuk waktu makanannya datang. Kan kita kata macam ni. Aku tengok rehat tidur. Waktu tutuknya datang. Kita tengah rehat. Hei. Sudah utaknya tu. Dah. Jadi tetamu perlu merancang. Nak datang ke rumah orang. Waktu ni waktu yang paling sesuai. Senang gini tu. Pakai WhatsApp. Waktu ni kita ada peluang untuk nerima tetamu. Kami nak datang ke rumah kita. Orang yang akan decide lah. Oh, mungkin kita datang esok lah. Pukul 10 hari. Kita makan situ. WhatsApp. Okey. Kita, kami siapat. Itu siapat. Kerana kami ada kerja. Yang benar ada kerja. Kita datang lusa aja. Lusa kami cuti. Kita datang. Kami jamu kita makan situ. Datanglah. Pukul 10 datang kita berloya-loya. Tengah hari kita makan situ. Hanya datang. Macam ya bagus. Nak kata Joy tadi betul. Kita perlu maklumkan dulu. Supaya si timbul masalah sakit hati, geram hati. Nangga tetamu jenis tak hati ke nak. Kan? Baik. Kemudian kita lihat lagi pengajarannya. Tamu mempunyai hak, kerana itu setiap Muslim berkewajipan memuliakan tetamunya dan menyambutnya dengan wajah ceria. Senyum. Nyambut ceria. Jangan senyum kedak pramugari. Mulut jadi buka. Ya senyum bukan dari hati, ya mulutnya aja buka ya, tegisin gigi. Jadi kita nyambut tetamu senyum. Jadi tamu datang pun dapat pahala kita senyum. Senyum kan sedekah. Dapat pahala kita senyum. Jangan kalau tamu datang menju. Pahala kau menju, suka aku datang kah? Tahu pun kau, pasak kau datang juga. Halo lah. Menjus sedangkan tamu datang. Maka dalam Tok Madah disarankan supaya menyambut tamu dengan wajah ceria dan menyegerakan hidangan makanan. Di Siak orang Kelantan okey. Orang Kelantan, kalau kita pergi ke rumahnya mesti makan. Kita datang ke rumahnya ya. Ninjak rumahnya, bininya dah masak dapur. Atau bininya menanok katanya bahasanya. Menanok tu masak nasi lah. Sekadarnya seadanya nak ngambil, nak molah benda macam-macam sih. Sekadar nak dimakannya di rumah dia berinya. Ikhlasnya. Seadar nak nunjuk-nunjuk mesti daging, mesti ayam goreng, mesti percik. Bukan. Ia dah nunjuk-nunjuk. Nama riak namanya. Makan apa yang kita mampu. Berinya. Pernah saya nak balik lah datang sekejap. Kak minum berkat apa semua. Minum, makan kuih apa. Nak balik lah. Nak kelik guanonya. Tengok kita. Apa kau kelik? Balik. Kelik tu balik lah. Kita nanok dah dapur tu. Tu bininya. Kita dah masak dapur tu. Tunggulah sebentar, makan-makan dulu. Takkan tubik di rumah kita perut lapar. Jika aku keluar daripada rumah aku untuk kau lapar. Apa kata orang kelak? Duduklah sekejap makan. Berinya makan. Budaya ya. Sarawak saya tahu lah. Ada kah Sarawak macam ni? Ada juga macamnya nak. Ya orang Bugis, orang Melayu sebenarnya.
Orang sebandi je ni. Ya, orang sebandi. Orang sebandi je ni. Okay. Jadi, kita perlu ingat, menghormati jiran, tetamu adalah petanda iman kita okey kepada Allah dan kepada hari akhirat. Ya kan rukun iman, percaya kepada Allah, percaya kepada hari akhirat. Dua rukun iman ya, sempurna kepada kita. Apabila kita sih menghormati jiran atau tetamu, berarti iman kau kepada Allah Ta'ala ya, turun. Berkurang. Apalagi kalau kau nyakiti tetamu atau jirannya. Membuat iman kau habis. Totally collapse. Habis. Ha? Macam ni TV3, si faham. Kita padangannya lah. Kita ada tamu kami si Bung 4. Si Bung 4. Kelakar bagus. Munsi, minta maaf lah. Kita boleh keluar daripada rumah saya. Akan ada dalam Quran Ibadur Rahman alladzina yamshun haunan idza khatabahumul jahilun qalu salama. Dalam Quran dah ngajar kita apa? Orang-orang yang beriman adalah apabila dengar orang kelakar benda-benda nak si betul, benda-benda mengarut, angkat lagi. Qalu salama. Assalamualaikum. Saya balik. Jangan dia no. Dia no jadi kelahi. Kita angkat lagi. Tak maaf kami pulang. Assalamualaikum. Qalu salama dalam ayat ya. Sebut Assalamualaikum. Jangan dilayan kelakar. Kecuali dalam ayat ini yang ubah kelakarnya kepada benar. Ustaz nak balik dengan kita kelakar dengan orang. Kita buka cerita lain je. Cerita nak bagus. Kita duduk balik. Ya dalam ayat Quran. Kita duduk balik. Mengubah pembicaraannya. Saya ada nak nganuk orang sana sini. Nganuk YB, nganuk Tok, nganuk Noah Ibrahim. Semua dia nganuk. Kita ubah perbicaraan kita. Artinya kelakar kata orang. Si nyebut nganuk orang. Kelakar benda-benda biasa. Hal hukum kah? Hal apakah? Hal yang membahagiakan, menceriakan kah? Benda-benda bagus. Bawa saya duduk balik. Kita duduk balik. Ngai. Boleh kalau ia merupakan cara kita menghormatinya. Betulan di rumah kita mungkin makanan si cukup, makanan kita dah kak makan dan sebagainya. Kita nak masak baru susah je tak? Mungkin susah. Maka kita boleh hembak tetamu ya keluar untuk makan. Okay? Asal makanan yang halal lah. Okay? Asal makanan yang halal dan makanan yang baik. Kita hembak. Jangan makan di McDonald. Kena tengah di boykot. Apa tak? Apa aja lah. Okay? Biryani kambing kah, biryani sapi kah, sial lah. Apa aja. Yang menunjuk kepada kita memulia tetamu tadi. Baik. Mungkin saya rasa setakat itu saja. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.